Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa kerana okey, boleh dengar kan? Siapa yang boleh dengar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siapa boleh dengar dengan baik. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atok. Alhamdulillah, tepat pukul 10, lewat sikit lah. Lewat sikit. Dapat bersama dengan Atok. Apa khabar semua? Apa khabar Syahril? Apa khabar Man Laksa? Apa khabar? Terima kasih banyak. Atuk nak add dulu. Atuk nak add Kasturi. Yes, Atuk nak add Kasturi. Kasturi Duha dan Kasturi Mariam. Kita add dulu Kasturi Duha, Kasturi Mariam. Okey, Alhamdulillah. Kita pin dulu. Kita pin dulu. Alhamdulillah. Kerana sekarang dah keluar dah. Beg kuning dah keluar dah. Dah keluar dah beg kuning. Dah ada dah. Hamidah apa khabar? Hamidah Yaakob. Beg kuning ada sini. Mana beg kuning? Ini beg kuning. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Boleh dengar suara? Suara risau juga. Sebab sekarang guna mic. Guna mic. Supaya suara lebih jelas. Lebih jelas. Lebih jelas. Kalau tidak humming. Humming ni berdengung. Berdengung banyak. Berdengung banyak. Terus, terima kasih. Terima kasih Salmi. Terima kasih rakan-rakan semua. Selamat bertugas. Yang bertugas hari ini, selamat. InsyaAllah selamat. Dan jadikanlah pekerjaan anda hari ini sebagai satu ibadah. Kena niat. Bila niat tu? Niat sekarang lah. Kalau tadi tak niat nak turun daripada rumah, tak niat. Tak niat aku bekerja hari ini satu ibadah kerana Allah Ta'ala. Niat. Kena pasal niat. Pasal sekarang. Pasal sekarang. Sebab kita kerja sampai petang kan. Pasal niat lah. Rugilah. Tak dapat pahala. Gaji dapat lah. Tapi pahala tak dapat. Kena pasal niat. Sajaku bekerja hari ini sebagai satu ibadah kerana Allah SWT. Itu je niat dia. Bezanya sesuatu yang mendapat pahala ataupun tidak ialah kerana niat. Minta air, buat air sikit. Boleh lah. Apa yang kau boleh? Tak, buat air kosong apa. Sembang pagi. Kena pasal niat. Siapa dah pasal niat keluar kat tangan. Saya dah pasal niat tu. Tapi yang dah balik kerja tu tak boleh lah. Kena sambung yang lain lah. Semua aktiviti kita kena pasang niat. Apabila kita pasang niat, dia akan jadi satu ibadah. Dan mesti bermula dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup dah. Sudah cukup. Ya, Cikgu Din, apa khabar? Cikgu Din laju sangat ni. Ramai masuk. Ramai masuk. Terima kasih banyak. Kalau cikgu mengajar kena pasang niat cikgu, baru dapat 2. Cikgu akan dapat 3 cikgu. 1 gaji. Wow. Yang kedua, pasal niat, kerja kerana ibadah. Dapat pahala. Yang ketiga, ilmu yang disampaikan itu berguna. Bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Amin. Tora, apa khabar? Terima kasih Tora. Kau tadi bersama dengan tu hari ini. Sembang hari ini. Siapa orang yang orang yang apa hari ini? Siapakah orang yang celaka? Siapa orang yang celaka? Ini yang menakutkan. Kadang-kadang kita kena cek juga kita, apakah perbuatan kita itu sebagai seorang yang beriman ataupun sebaliknya, sebagai orang yang bagus ataupun sebaliknya. Kena selalu cek. Sebab dunia ni dia ada 2. Dia ada tinggi pendek. Dia ada bau wangi, bau busuk. Dia ada putih hitam. 2 berpasangan. Berpasangan. Semua berpasangan.
Tapi dalam syurga nanti dia ada wangi je, tak ada busuk. Wangi je. Jadi kamu tak ada pilihan dalam syurga. Ya Allah, saya nak busuk, tak ada busuk dalam syurga. Memang tak ada orang nak pun busuk ni. Tak ada. Ya Allah, saya nak tak cantik, semua cantik dalam syurga. Handsome belaka. Itulah syurga. Syurga jauh beza dengan dunia ni. Sebab tu Allah menawarkan syurga orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah. Rugi sangat. Rugi sangat orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga bro. Bukan calang-calang. Bukan calang-calang, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang bertukuh lumus mengerjakan ibadah, terutama solat 5 waktu, jangan tinggal. Kalau tertinggal terus qada. Qadaan lillahi taala. Buat qada. Sebab apa? Sebab inginkan syurga. Syurga Allah, hebat syurga Allah ni. Syurga Allah ni hebat. Hebat sungguh. Tak boleh nak bandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Allahu akbar. Siapakah orang yang celaka? Ini yang berat ni. Apakah ciri-ciri orang yang celaka? Supaya sedikit sebanyak boleh menjadi panduan, pedoman kepada kita. Supaya kita tidak tergolong dalam melakukan perkara ini. Celaka ini ialah orang yang rugi, orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Dan dalam bahasa yang directnya, nerakalah kamu. Na'udzubillah min zalik. Nerakalah kamu. Tapi kadang-kadang kita lakukan sesuatu itu terjadi dalam keadaan separuh sedar, tak sedar, tak perasan. Itulah yang akan terjadi kepada kita semua. Jadi kita kena berhati-hati. Berhati-hati dalam meniti jejak-jejak pantai zaman sebuah kehidupan kita. Bagi yang muda-muda ni, cucu-cucu atuk yang muda ni, umur belasan tahun, awal-awal lagi, muda-muda lagi, terus solat 5 waktu, tak tinggal-tinggal. Itu yang hebat. Janganlah tua baru nak pergi masjid, baru nak solat macam tua. Tapi tua pun tak apalah, better late than never. Daripada tak solat langsung, tua ke tua aje lah. Tawakal tu Allah. Ya Kak Nur, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Nur, selamat pagi. Ya Tom Yam. Tom Yam, terima kasih kerana sudi juga tu. Kak Nur, apa khabar? Kabar baik, atuk baik Kak Nur. Kak Nur kita sihat ke? Alhamdulillah, semoga sihat. Kita sudah pun berada saat-saat akhir Syawal. Jadi siapa yang tak sempat buat 6, buatlah apa yang sempat. Jangan tak buat sudah. Jual apa Tuan Haji? Tuan Haji jadi saudagar sekarang. Saudagar minyak wangi. Minyak wangi. Yang hitam ni Cik Noh, iaitu Kasturi Duha. Minyak wangi Kasturi Duha. Kasturi Duha, wangi-wangian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasturi Duha. Kasturi Duha. Kenapa nama Duha? Orang lain macam-macam. Kasturi kijang, kasturi hitam, kasturi kuning, kasturi putih. Atuk bubuh Duha. Ini brand atuk. Sebab nak relate dengan kuliah Duha. Sekarang ni kuliah Duha. Jadi siapa yang beli, siapa yang spray badan dia untuk solat Duha, dia akan ingat, wah, ini kuliah tu ni, kuliah Kasturi Duha. Kenapa pilih kasturi? Kasturi adalah wangian yang disukai oleh Rasulullah. Ya Kak Noh, alhamdulillah, saya dah selesai puasa 6. Cantik. Terus dengan Isnin Khamis. Jadi ini Kasturi Duha untuk lelaki. Untuk Kak Noh, kita ada Kasturi Maryam. Kasturi Maryam untuk Kak Noh kita. Ini Kasturi Maryam. Kasturi Maryam. Ini Kasturi Maryam. Terbalik pula. Atuk ni bukan nampak sangat ni. Ini Kasturi Maryam. Kasturi Maryam. Kenapa pilih nama Maryam? Kerana dia lembut. Maryam ni ialah nama ibu kepada Nabi Isa AS. Satu-satunya wanita yang dapat makanan dari syurga walaupun berada di dunia. Itulah Maryam. Dan Maryam juga adalah seorang di antara 4 wanita menjadi ibu wanita di syurga. Berapa sebotol? Kalau beli direct dengan atuk,
untuk lelaki, lelaki 29. Kalau untuk muslimat macam Kak Noh 39. Tapi Kak Noh beli direct dengan ni lah dengan TikTok. TikTok kita bagi discount kepada TikTok. Atuk buat jualan ni pun kerana Atuk diberi sebuah kedai di TikTok. Dia kata kau boleh buka kedai. Visual ada masalah ni tu. Wow, ada masalah. Atuk rasa okey. Sound tak clear ke? Ataupun sound terlalu kuat macam mana? Sound suara. Wajah tak clear sikit tak apa. InsyaAllah. Jadi Kak Noh klip situ. Satu lagi Kak Noh, sebenarnya Atuk ni cuba melebar luaskan strategi untuk membuat pahala. Jadi bukan saja untuk kegunaan sendiri. Kalau beli untuk letak di masjid, itu lebih afdal. Sebab mungkin di rumah sudah banyak perfume. Tapi kalau letak di masjid, letak di masjid satu, kalau untuk lelaki dan untuk perempuan, jadi sedekahkan kepada masjid. Jadi insyaAllah akan mendapat sedekah jariah. Selagi orang spray macam ni contoh spray ni, spray Kak Nadi orang spray, letak di telinga, tu imam, tu lebay, tu siap, yang pergi masjid, letak ni, kemudian dia solat. Itu yang mahalnya. Pakai, letak di masjid, dia orang solat. Kalau kita kalau perfume lain pergi disco, disco, ataupun tengok wayang. Tapi orang tak pakai wang yang kasturi tengok wayang di disco, kan? Dia akan terasa satu guilty. Rasa guilty. Wangi tengok. Atuk spray sikit pun dah wangi dah. Sonok, lembut. Tapi untuk yang merah tu Mariam lagi lembut. Jadi insyaAllah kalau untuk sedekah ke masjid itu digalakkan. Mungkin sebulan satu bagi ke masjid, pahala berantai-rantai. Sebab benda ni kadang-kadang kita kena semak ibadah. Kita kena buat satu ibadah. Sebab Allah telah menyusunkan ibadah-ibadah itu mengikut pahala-pahala masing-masing. Ada yang disebut pahala, ada yang dirahsiakan pahala. Dirahsiakan. Kalau pahala sedekah disebut. Pahala sedekah ni disebut. Satu sedekah akan bercabang 7. Satu cabang itu akan berbuah 100. 100. Itu sedekah. Sedekah, katakanlah kita letak di masjid, dia akan bercabang 7. 7. Jadi daripada 7 itu dia akan berbuah 100 setiap cabang. Jadi 700 pahala dapat ni. Satu ni 700 pahala dapat. Itu maksud sedekah. Tapi ada ibadah yang tidak disebut. Berapa besar pahala yang kita akan dapat. Ini hebat Allah SWT. Dia uji iman kita. Seperti ibadah puasa. Macam Kak Noh dah habis puasa 6. Okey, cukup setahun. Kemudian puasa Isnin Khamis. Pahala puasa siapa tahu? Allah kata, aku rahsiakan pahala puasa. Sebab kau puasa untukku. Kita solat untuk kita. Kita sedekah untuk kita. Kita zikir untuk kita. Kita baca Quran untuk kita. Tapi apabila kita puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata aku rahsiakan betapa besarnya pahala orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Amin. Jadi rugilah orang tak puasa. Ya Hindun apa khabar Hindun? Terima kasih banyak. Orang yang selalu menjenguk Atuk, terima kasih banyak. InsyaAllah semoga panjang umur, murah rezeki. Jadi itulah. Jadi boleh Hindu pun boleh buat pembelian letak di masjid. Atuk pun dapat pahala. Sebab pahala orang yang mengerjakan solat itu besar tu. Besar dia berdoa. Berdoa Allahu Akbar. Alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudahkan pergerakan kita. Kalau ada rezeki sedikit-sedikit, sedekah. Dan sedekah itu berbagai-bagai cabang. Ada kepada hasnah, 8 hasnah, boleh terus kepada masjid, boleh terus kepada mu'allaf, ataupun terus kepada orang-orang gelandangan, fakir miskin, baunya busuk apa semua, pergi jumpa, ambil satu.
Lepas mandi spray ni, Kasuri Maryam kalau perempuan, spray Kasuri Duha, kalau dia tu laki-laki, biar dia wangi, biar dia ceria. Allah suka kepada wangi-wangian. Rasulullah juga suka kepada wangi-wangian. Atuk pun suka. Atuk pun suka. Sembang pagi hari ini. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Ya Midun, tak join Atuk tengah kerja, insya-Allah. Jumpa lagi, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Jenguk pun tak apa dah. Atuk pun rasa lega, sehat, lega. Rakan-rakan ada join sama. Kita terus kepada tajuk kita hari ini, sembang-sembang hari ini, iaitu tajuknya cukup menarik, menggerunkan. Siapakah ciri-ciri orang yang celaka? Allahu Akbar. Orang yang celaka. Satu, yang pertama ialah orang yang tinggal solat dengan sengaja. Allahu Akbar. Indah, terima kasih. Orang yang tinggal solat dengan sengaja, itulah orang celaka. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh lah. Atuk minta sangat anak cucu, rakan, sahabat, supaya jangan tinggal solat 5 waktu. Paling kurang 5 waktu itu wajib. 5 waktu itu wajib. Allah dah katakan, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Untuk sembahku. Jadi solat 5 waktu itu penting, bro. Penting sangat. Kau sibuk dengan siapa, besar mana dalam meeting kau, tak boleh keluar meeting. Hebat sangat ke dia? Rezeki daripada Allah, bro. Kena berhenti pergi solat kalau terlepas solat dalam 5 waktu. Jangan terlepas, terutama Zuhur, Asar, Maghrib tu jaga-jaga solat Maghrib. Kalau di Kuala Lumpur, Atuk tahu sangatlah. Kalau balik kerja pukul 5 tak solat Asar lagi, habislah kau terlepas dalam jam. Jadi nak turun daripada office tu, solatlah Asar dulu. Solat Asar dulu, bro. Jangan tak solat. Itu dah jatuh dosa besar. Jangan kata Allah tak sempat juga solat hari ini. Tak boleh terima. Sebab engkau boleh solat Asar turun daripada ofis 4.30 atau pukul 5. Solat Asar dulu. Ada orang dia tunggu Maghrib. Selepas solat Maghrib baru dia turun daripada ofis. Selepas solat Maghrib baru turun daripada ofis. Itu penting. Sebab solat Isya kan lambat. Solat Isya ni dia ada 2 kali afdal. Sama ada awal waktu ataupun pertengahan waktu. Solat Isya ni di antara waktu Isya sehingga sebelum subuh. Itulah solat Isya. Dan Rasulullah pun selalu juga solat Isya ni pukul 1 pagi, pukul 12 solat Isya. Itu masa afdal solat Isya. Afdal solat Isya 2 kali. Jangan kata alah lambat dah solat Isya ni. Tak ada. Solat Isya tak ada istilah lambat. Tak ada istilah lambat. Dia masa afdal dia tu ada. 2 kali afdal, iaitu awal Isya dan lewat waktu Isya. Itulah waktu afdal. Sebab tu ada kadang-kadang ustaz mengajar di masjid kan. Dah masuk waktu Isya dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Isya kan. Dia masih lagi duduk mengajar. Sambung lagi. Ada makmum kata, dah masuk waktu solat ni, takkan nak dengar lagi ceramah. Dia tak faham lah tu. Makmum yang cakap macam dia tak faham. Dia tak faham sebenarnya Isya ni boleh dilambat-lambatkan. Sebab afdal dia awal dengan pertengahan. Jangan solat pukul 5 pagi pula. Itu dah akhir Isya. Akhir Isya itulah yang penting keluarga. Begitu juga solat sunat duha. Hinda dah buat duha ke? Rakan-rakan dah buat duha? Kak Noh duha? Dah buat duha belum? Duha ada 3 waktu juga. Duha ada 3 waktu. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Dan setiap waktu ini, siap waktu ini ada ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Allahu Akbar. Sebab itu maksimum solat sunat duha ni 12 kita boleh buat 4 sekali salam. Jadi kita boleh buat 3 kali. Awal duha 4 rakaat. Bila awal duha tu? Pukul 8. Assalamualaikum Fari. Allah. Fari.
Ferry Monza. Oh, Ferry Monza. Assalamualaikum Tok Haji. Salam. Lama tak tengok Tok. Makin handsome. Terima kasih. Itulah. Makin lama nanti kau terkejut tengok Atuk makin muda. Itulah maksud. Terima kasih. Jenguk-jenguk lah. Atuk ada. InsyaAllah selagi sihat di badan. Alhamdulillah. Kita teruskan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi hari ini dah banyak ayat dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mendengar. Terima kasih banyak. Jadi kalau nak cuba-cuba Kasturi Duha, Kasturi Mariam yang untuk jual ni boleh juga. Letak di masjid, biar masjid tu wangi. Siapa yang pernah pergi umrah atau haji, ada bau apa? Umrah atau haji. Semua bau perfume. Apa? Perfume. Ada bau perfume yang brand-brand yang pelik-pelik ke? Tak ada. Bau apa? Bau apa? Bau Hajarul Aswad. Bau apa? Bau apa lagi? Bau merasih. Nenek ke buat air untuk atuk hari ni. Bau apa lagi? Bau kasturi. Bau apa lagi? Bau apa lagi? Macam-macam bau ada. Semua bau tu Arab. Bau tu Arab. Sebenarnya itu bau Islam, bau iman, bau. Terima kasih. Jadi solat sunat duha ada 3 waktu yang afdal. Awal duha 4 rakaat, pertengahan duha 4 rakaat. Pertengahan tu pukul apa tu? Pertengahan duha pukul 10. Sekarang. 10, 11. Akhir duha berapa tu? Lepas pukul 12 tapi sebelum pukul 1. Itu akhir duha. Jadi bagi orang yang smart, dia buat 4, kemudian dia buat kerja, kemudian pukul 10 buat 4, kemudian dia buat kerja, kemudian pukul 12 dia buat 4. Jadi 4 kali 3 12. 12 rakaat dia buat ganjarannya yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang solat duha 12 rakaat. Ganjarannya sebuah istana emas berlantaikan permata di syurga nanti. Oh, lambat tu syurga nanti. Kau tahu tak lambat? Mungkin besok. Macam mana pula tu? Besok. Yalah, kalau kau meninggal malam ni, besok kau dah dapat dah. Siapa kata lambat? Ini yang silap kita ni. Kalau soal pahala dan dosa ni, hukuman ni, kau jangan kata lambat. Kalau hari ini the last day for you in this world. The last day for you in this world. Maka kalau kau banyak dosa, kau dah terima dah di alam barzah dalam kubur. Kau kena hentam dah besok. Tak lama. Meninggal malam ni, besok dia orang tanam 3 langkah orang melangkah daripada kubur kau. Kau terus disoal, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kau tak boleh jawab, apa semua akan dihentam, akan diseksa, dan mungkin akan jadi sebagai daripada lubang-lubang neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan main. Jangan kata lambat. Jangan kata syurga lambat. Jangan. Sebab bagi orang yang beriman, orang banyak bersedekah, orang banyak berzikir, orang banyak baca Quran, orang tak pernah tinggal solat 5 waktu, maka kubur menjadi sebahagian pada taman-taman syurga. Mana kalau kau mati besok, kubur kau adalah taman syurga. Jangan kata lambat. Tak betul orang kata lambat, atuk. Ini yang silap ni. Kita rasa kita lambat, syurga lambat lagi. Siapa kata lambat? Mungkin besok. Can be happen. It's not impossible. It's possible. Itu ketentuan daripada Allah SWT. Jadi sebab itu apabila kita beribadah untuk khusyuk, untuk mendapat redha daripada Allah, maka bayangkanlah kalau malam ini, hari terakhir untuk kita. Kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, jangan main-main. Jadi teori yang mengatakan lambat lagi pahala itu tak boleh pakai. Sebab ramai setiap hari, mungkin sejam lepas ni pun ada orang meninggal. Malam ni ada orang meninggal, besok ada orang meninggal. Meninggal tu selalu. Berarti kalau dia sudah meninggal dunia, habislah dia. Sama ada bagi orang yang beriman dan beribadah, maka dia akan kuburnya menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga. Kuburnya luas, kuburnya dingin, kuburnya wangi. Dalam kubur lah. Kubur. Atas kubur sama je. Atas kubur boleh lah kau nak hias, letak batu tu, letak batu ni. Tapi bawah kubur kau tak boleh buat apa. Kalau tengok kubur-kubur di kubur Baqi di Madinah, sahabat-sahabat kubur Sayyidina Uthman apa semua,
semua. Batu sebiji je. Tak ada pun rangka simen ke apa ke, tak ada. Tapi bawah kubur. Macam istana bro. Istana. Kita ni dah atas kubur macam-macam buat. Macam-macam buat. Buat dengan kemah, buat dengan basah apa semua. Cantik. Gazebo apa semua. Tapi bawah kubur lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menakutkan. Menakutkan. Terima kasih. Nenek kau buat air limau kasturi. Thank you very much. Thank you very much. Tora itu si. Apa khabar Tora? Lama tak sebut nama Tora ni. Tora. Timah Yusof. Join. Terima kasih rakan-rakan yang sudi join tu. Ambil kesempatan sudi. Terima kasih. Sahabat-sahabat dari Indonesia. Ya, mana Aceh? Mana Surabaya? Mana dong? Hai. Terima kasih banyak. Pagi-pagi pukul berapa? Jam berapa tempat anda? Jawa Timur pun ada. Terima kasih Sulawesi. Sulawesi, Papua. Papua. Dia boleh faham cakap Melayu. Itu hebatnya bahasa Indonesia yang boleh difahami oleh 70 dialek bahasa Indonesia. Hebat. Apa khabar Singapura? Orang Singapura. Mana Komo? Lama tak nampak Komo. Komo dah tukar kerja, sibuk dah, tak boleh masuk dah pukul 10 pagi. Komo, rakan-rakan lain yang daripada Singapura, terima kasih banyak. Dari Brunei Darussalam, abangku, dayangku. Ayu Riz. Abangku, dayangku dari Brunei. Apa khabar orang Brunei? Brunei hebat. Bayatun Tayyibah. Warabun Ghafur. Hebat Brunei. Dan rakan-rakan kita daripada Thailand, Patani, Naratiwat, Songkla. Patani, Naratiwat, Songkla. Sawadikap. Itu gang kita dari Patani. Hebat. Saudara Kelantan dengan petani, Kedah dengan petani. Saudara dia ramai kiri kanan. Sebab itu orang di sempadan, kalau orang itu lahir di Kelantan, Perak, Kedah, Perlis, dia boleh masuk Thailand tanpa buat pasport international. Dia panggil border pass. Harga pemurah RM30 je kata silap tu. Jadi ambil border pass, terus boleh masuk Thailand. Tapi bagi orang Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Melaka, kau orang masuk Thailand kena ada international passport. Harga pun 300, kena bayar. Kita orang border cross gitu je. Itu untung orang border ni. Untung orang Kelantan, Kedah, Perlis, Perak boleh. Negeri-negeri sempadan dengan Thailand, nak masuk Thailand hanya guna border pass saja. Boleh pergi sampai Bangkok? Boleh 15 hari bro. Boleh pergi, boleh join. Itu untung orang Kelantan ni. Tapi kalau sesiapa daripada Pahang, Johor, kau nak tengok Thailand, datang Kelantan je lah. Ataupun pergi Bukit Kayu Hitam. Dah nampak dah. Nampak. Ya Wan, terima kasih. Seman pagi hari ini. Terima kasih banyak bersama dengan Atuk. Sekarang ya Wan, Assalamualaikum Haji Matuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuk pun tak tahulah, banyak sangat emoji yang keluar ni. New members, recent members. Bagi heart apa semua banyak. Ya. Menu apa hari ini? Menu hari ini ciri-ciri orang yang celaka. Itu tajuk pun menakutkan. Atuk baca tajuk pun menakutkan. Itulah ciri-ciri kita, orang yang celaka. Semoga kita tidak tergolong. Terima kasih siapa yang buat buy itu. Terima kasih banyak. Kalau boleh type nama di sini, biar Atuk ingat saya, terutama setelah Tok, saya sudah buat pembayaran. Itu penting. Penting. Terima kasih banyak bagi rakan-rakan yang telah pun membuat pembelian. Terima kasih banyak. Wan, suara okey ke? Sofian Ahmad, suara Atuk okey ke? Boleh dengar elok Boleh dengar elok. Sebab sekarang Atuk guna mic.
Mic tak guna mic lah, memang mic tapi bukan mic handphone. Atuk beli mic ni. Mic kecil ni atuk letak kat sini je. Letak sini je. Letak sini. Itulah. Hakim Melaka. Hakim, apa khabar Kim? Kim, Melaka. Orang Melaka ingat cencaluk lah tu. Atuk ni walaupun orang Kelantan, tapi bila semangkuk cencaluk, semangkuk budu, atuk sentuh cencaluk dulu. Wah, setianya kepada Melaka. Setia kepada cencaluk. Seronok cencaluk ni. Kemudian dalam cencaluk tu kita potong 5 kasturi. Wow, 5 kasturi. Kemudian potong cili api tu halus-halus. Masukkan lagi. Wow, masukkan lagi. Ini seronok. 2 pinggan pun habis nasi. Itulah dia Pak Atuk panggil booster. Booster. Cencaluk ni booster kepada makanan orang tua-tua ni. Budu pun booster. Sebagai booster kita kena ada booster. Siap negeri ada booster kan. Tapi cencaluk Melaka. Orang Muar pun Melaka juga. Booster dia. Kelantan budu. Ganu pun budu juga. Ganu kita apa khabar? Apa khabar ganu kita? Budu. Itu booster. Jadi kita tadi, orang yang celaka di antaranya adalah orang yang dengan sengaja meninggalkan solat 5 waktu. Itulah contoh yang pertama, ciri yang pertama orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati-hati kami yang semua, sama ada atuk dan keluarga dan juga rakan-rakan yang mengikuti ceramah ini, supaya jangan bolak-balikkan hati kami daripada tidak melakukan solat 5 waktu. Itu paling penting sekali. Solat 5 waktu paling penting solat 5 waktu. Atuk tak akan tinggal isu mengajak kepada solat 5 waktu setiap kali atuk menyampaikan ceramah. Sebab inilah pokok segala-gala pokok, ibu segala-gala ibu dalam soal ibadah kita. Kalau kau pergi setiap bulan kau pergi Mekah, kau tak sama bro. Kau buat 10 masjid pun tak sama. Mesti kau menunaikan solat 5 waktu. Itulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Adilnya. Sebab kalau katakanlah kerana dia selalu pergi Mekah, selalu buat masjid, maka dia masuk syurga, sedangkan dia tak solat, tak adil lah. Sebab kita dilahirkan berbeza-beza, dan kita hidup berbeza-beza. Ada orang dilahirkan dalam kaya raya, ada orang dilahirkan miskin, ada orang lahir kemudian jadi jutawan, ada orang lahir kemudian jadi semakin miskin. Bagaimana dengan syurga? Sebab itu Allah kata, tak kira aku tak lihat rupa parasmu, kulitmu, kekayaanmu, apa aku tak lihat, tapi akan lihat solatmu. Jadi solat ini apa kos untuk orang solat? Tutup aurat je, kain selai pun boleh untuk orang solat. Ganjarannya syurga orang solat. Jadi orang kaya pun solat, orang sederhana kaya pun solat, orang miskin pun solat. Semua boleh solat. Semua boleh solat. Pengarah boleh solat, kerani boleh solat, jaga kat gate pun boleh solat. Boleh solat, semua boleh solat. Semua boleh solat. Orang yang kuku, yang tuk tong solat. Orang yang tak ada apa-apa pun solat. Orang di bandar solat, orang di tengah bandar solat, di tepi bandar solat, di kampung solat. Semua solat. Semua boleh solat. Semua boleh solat. Tapi kalau orang yang boleh pergi haji dapat syurga, bagaimana dengan orang miskin? Tak adil lah nampak di situ kan, seolah-olah syurga itu untuk orang yang mampu pergi haji saja. Tapi Allah tidak mengira tu. Allah tak mengira. Yang Allah kira yang pertama ialah solat. Apabila solat lulus, bila ambil panggil kau, hai si Fulan, mana solat engkau? Ini solat hamba ya Allah. Malaikat kata, ada ya Allah, ya Rabbi. Ini solat 5 waktunya cukup dan lengkap. Okey. Terus semak yang lain. Pahala, puasa apa semua. Okey, hantar ke syurga. Dia tak tanya harta kau berapa banyak, pangkat kau apa di dunia, jawatan apa kau pegang di dunia. Dia tak tanya semua tu. Tak tanya bro. Dia tanya solat dulu. Tanya solat dulu. Jadi solat akan ditanya sama ada kamu kaya atau miskin, berpangkat ataupun tidak. Ataupun tidak. Jadi tak timbul di mana engkau dilahirkan. Itu adilnya Allah SWT untuk akhirat. Sebab apabila untuk akhirat ke syurga, dia tidak mengklasifikasikan syurga VIP. Tak ada.
Hanya dunia je, ada pangkat, ada jawatan Perdana Menteri lah, YB lah, mangkuk apa lah, semua ada. Itu dunia je. Dalam syurga tak ada benda macam tu. Dalam syurga dia ada tingkat. Syurga Firdaus yang paling tinggi bersama dengan para rasul, para nabi. Dia ada 7 lapis syurga. Kita yang bawah pun tak apa dah, asalkan syurga. InsyaAllah, amin. Amin. Jangan ke neraka. Allahu Akbar. Takut sangat ke neraka. Orang lain happy dalam syurga, kita dibakar dalam neraka. Na'udzubillah min zalim. Jauhlah ya Allah. Lindungilah kami semua ini ya Allah yang sedang mengikuti ceramah Atuk ini, supaya semuanya masuk syurga. Semuanya, semua sekali. Nanti sempit syurga tu. Tak sempit. Sebab itu ajak masuk syurga ni tak ada soal deki berdeki, tak ada. Tak deki langsung. Tak ada deki pun. Semua masuk syurga ramai-ramai. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Itu yang penting kepada kita. God of the day hari ini. Siapakah orang yang celaka? Pertama ialah orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Maka dia celaka. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, boleh qada lah. Dengan sahaja. Jadi Atuk nak nasihatkan anak-anak Atuk, rakan-rakan, sebelum turun pejabat tu, solatlah dulu. Paling kurang solat asar. Kalau dijangka jam, balik selepas maghrib. Tak ada bezanya kalau kau drive, habiskan masa atas jalan. Kau sampai lambat juga. Tapi kalau kau balik selepas maghrib, kau akan selesa. Tak ada stres, tak ada apa. Zoom sampai ke rumah, masa tu pun dah kurang jam, kurang sikit lah kan. Jadi tak payah berebut semasa peak hours. Jadi solat dulu ya. Nak balik solat dulu. Siapa yang bekerja di Kuala Lumpur, sebab ramai yang mengikuti program God of the Day bersama dengan Atuk ini ialah daripada Kuala Lumpur, daripada Lembah Kelang. Jadi solat dulu bro, tak rugi. Untuk bersama dengan anak-anak dan isteri, sepenuh masa kita ada hari Minggu. Jadi untuk siang hari begitulah. Cuma ada juga masalah, kalau anak atas nursery tak boleh lambat kan. Tak boleh lambat, kena pergi ambil sebelum pukul 6, sebelum pukul 7 macam tu. Itu kena buat rundingan lah. Kena buat rundingan dengan nursery. Kata saya pukul 8 baru boleh ambil, atau saya pukul 9 baru boleh ambil. Buat rundingan. Tak apalah belanja sikit pun. Sebab apa dia tanya? Sebab saya nak pastikan saya tidak terlepas solat. Kalau tidak, saya terlepas solat. Oh, pahala besar. Allah akan lindungi engkau. Allah akan lindungi keluarga engkau sebab engkau mengutamakan solat. Tak apalah saya bayar lebih sikit, saya datang ambil pukul 9. Tapi kadang-kadang kau balik awal, kau pergi ambil awal. Ambil awal macam tu. Ini semua kena banyak berunding. Dan kita kena meletakkan, kenapa kau ambil lambat ni? Kerana saya buat overtime. Nampak sangat lah kau tekankan kepada dunia. Rakus kepada harta ialah orang yang rugi. Nampak sangat lah. Tapi kalau kita letakkan, kenapa balik lama ni? Saya nak pastikan saya tak terlepas solat maghrib. Saya lepas solat maghrib baru saya balik. Mana saya bertolak pukul 7.20, 7.30 lah saya bertolak. Setengah jam dari office. Kalau tak jam tak apa, saya akan sampai pukul 8. Ataupun kalau jam saya akan dapat sampai pukul 8.30. Lepas tu lebih kurang macam tu. Ataupun saya call lah kalau saya lambat apa macam mana. Ini semua perundingan. Kerana apa? Kerana saya nak solat dulu. Tapi bagi wanita dia lain sikit. Dia ada musim cuti. Kadang-kadang kalau husband and wife kerja, dia kena tengok lah. Kalau wife tu cuti masa tu bukan cuti kerja, cuti solat, maka dia boleh lah balik awal. Balik awal sikit. Kalau jam pun tak kisah dia. Wanita dia tak stres. Ya Aminah Abdul Rahman, terima kasih join Atuk. Jadi pastikan Atuk nak pesan sangat ni, nak balik kerja orang Kuala Lumpur, Allahu Akbar, majoriti akan sangkut di jam, di jalan raya. Jadi jangan habiskan. Ataupun kalau emergency sangat, ini nak berkongsi ni. Kalau emergency sangat tu, saya kena balik tu, office saya dia orang kunci. Pukul 5 kunci atau pukul 6 kunci tu. So saya nak duduk di mana? So saya balik. Okey, kau sudah solat asar, kau bertolak daripada office pukul 6 itu, mesti dalam wuduk. Pakaian pun kena bersih. Apabila kau drive,
1 jam dah daripada awal. Rumah tak jauh je daripada Kuala Lumpur Shah Alam, contoh macam tu. Masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, kau solat maghrib lah. Solat masa memandu, boleh? Masa memandu. Tapi menghadap ke mana tu? Menghadap ikut kereta lah. Jangan kau menghadap ikut kiri kanan pula. Nanti kau langgar orang, tak boleh. Itu dah masuk dalam bab darurat boleh. Sebab kita nak pastikan kita tidak terlepas maghrib. Solatlah. So macam mana nak angkat Allahu Akbar, angkat takbir, nak lepas tarik? Tak payah. Itu sunat je, angkat tangan tu. Tak payah. Nak kau angkat Allahu Akbar, berdebuk langgar orang, berdebuk di depan tu. Tak payah. Kau solat maghrib. Macam biasa. Ya, macam biasa. Macam solat atas kerusi. Jadi kita ambil wuduk, masuk waktu solat maghrib, terus solat. Iqamah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak payah angkat, pegang steering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata tengok depan. Jangan tengok steering, jangan. Mata tengok depan. Kaki tekan minyak, tekan brake. Automatik kan? Automatik. Tekan minyak. Jangan mulut bercakap, celakalah motor ni membiuk, aku nak solat ni. Jangan. Batal solat kau. Batal solat kau. Tak boleh. Masa solat mana boleh bercakap? Tak boleh. Tekan brake boleh, pelan-pelan. Tekan minyak kan? Macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca Al-Fatihah sampai habis. Kemudian kalau tak nak baca surah pun tak apa, sebab kita emergency kan. Kita dalam kereta, kita nak cepat habis kan. Tak payah baca surah. Lepas baca Al-Fatihah tu terus rokok. Tak nak baca pun tak apa. Tak nak baca Subhanallah Azim pun tak apa. Tapi kena rokok sikit je. Tunduk sikit je. Tunduk kepala je. Jangan tunduk sampai masuk dalam steering. Tak boleh. Nanti langgar orang. Tunduk sikit je. Allahu Akbar. Mata masih nampak? Masih. Mata kau tak berat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas sujud Allahu Akbar. Tunduk sikit. Biar ada beza sikit je. Rokok dengan sujud tu, kepala kita tunduk tu biar ada beza sikit. Mana sujud tu rendah sikit daripada rokok. Kemudian duduk antara sujud, kemudian Allahu Akbar. Tidak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis. Kemudian rokok pula. Subhanallahil azim. Tak nak baca 3 kali pun tak apa, baca sekali. Tak nak baca pun tak apa. Subhanallahil azim. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Subhanallahil a'la. Subhanallah. Nak baca 3 kali cantik, sekali pun cantik. Tak nak baca pun tak apa. Allahu Akbar. Ada 2 rakaat macam tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Tahiyat awal Allahu Akbar, berdiri balik. Bukan berdiri dalam kereta, tak ada. Tegakkan balik kepala kita. Dalam kita Allah. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis. Kemudian rokok. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Tidak. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbi fi'li warhamni wajburni warhmani wazubni wahdini wa'abini wa'afani. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. At-tahiyatu mubarakatuh. Sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pusing lama-lama. Nanti kereta langgar. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Solat maghrib. Selesai. Allahu Akbar. Mudah kan? Sebab solat ini wajib dilakukan dalam keadaan apa sekalipun. Rasulullah semasa perang Uhud, semasa perang, bukan perang Uhud saja, semasa perang juga terus solat. Anak panah ni, anak panah, perang, pedang apa semua. Solat, satu kumpulan solat, satu kumpulan mengawal. Satu kumpulan solat, satu kumpulan mengawal. Masa perang. Masa perang itu perang fi sabilillah, perang kerana Allah. Kerana Allah. Masih lagi solat. Kalau takat kita pergi kerja cari makan gaji untuk dapat RM1, RM2 kan? Solat jangan tinggal. Jadi solat, bila habis solat dalam kereta, selesai solat dalam kereta, solat maghrib, maka isya tak ada masalah. Lambat sampai pun tak apa. Tapi tu saya dah ambil dah wudu. Ini masalah saya ni.
Alhamdulillah. Saya dah ambil wuduk tu, tapi saya ni suka kentut lah. Suka kentut. Dah ambil wuduk suka kentut. Macam mana tu? Ini pun satu hal. Takkan kau nak tinggal kereta dengan jalan nak pergi ambil wuduk kan? Waktu dah nak habis dah ni. Maghrib dah nak habis. Macam mana ni? Kita kena buat juga solat, iaitu panggil solat hormat waktu. Iaitu solat maghrib tanpa ada wuduk. Kena buat. Sampai situ sekali Allah mengarahkan kita supaya kita sembah dia. Aku tidak jadikan kau dan jin kecuali untuk sembah aku. Bukan untuk huri-huri, tak ada. Untuk sembah Allah. Kita dijadikan untuk sembah Allah. Jadi kita kena solat juga. Solat panggil solat hormat waktu, supaya kita tidak dapat dosa. Tidak dapat dosa. Jadi kita solat macam tadi lah, tapi solat tanpa wudu. Bezanya, kalau tadi kita solat ada wudu, balik ke rumah tak payah solat lagi, kita dah selesai tadi, walaupun dalam kereta. Tapi kalau solat tanpa wudu, sampai ke rumah kita kena solat maghrib semula. Kena solat maghrib semula. Ya Ani, ya Assalamualaikum, baru masuk. Ya Ani Yuzi, terima kasih Tok, mohon maaf mencela, bukan nak mengumpat. Solat memang tiang agama, tapi saya lihat anak durhaka lebih. Allahu Akbar. Sorry, anak durhaka lebih. Nak buat macam mana kan? Kalau dengan bagi orang tak solat, dia durhaka dengan Allah. Bagi orang yang tak dengar kata ibu bapa, dia durhaka dengan ibu bapa. Mana lebih besar, durhaka dengan Allah dengan ibu bapa? Monza mestilah durhaka dengan Allah kan, sebab tak solat. Jadi tak heranlah kalau dia tak solat kemudian dia durhaka ibu bapa. Tak heranlah. Dahsyat di dunia dah dapat balasan. Itu yang takut kan? Di dunia dah dapat balasan. Betul, Atuk setuju sangat. Jadi bagi orang yang kerja Kuala Lumpur, kena buat perancangan untuk ibadah, terutama masa balik. Ada juga cerita. Ini pasal Atuk bawa balik Kuala Lumpur ni, itu cerita Kuala Lumpur ni sikit. Ada juga cerita. Ini termasuk dalam ciri-ciri orang celaka lah ni. Bangun pagi dah okey dah. Pukul 5:30 bangun. Saya lihat sendiri tu. Allahu Akbar. Itulah Atuk setuju. Hamba setuju. Bangun cantik dah pukul 5, tapi tak solat subuh. Cepat nak hantar anak pergi situ, hantar isteri, hantar anak sekolah apa semua, tak solat subuh. Allahu Akbar. Rugilah. Kena ambil solat subuh 2 rakaat je. Tak payah baca kunut pun tak apa, tak kisah pun. Kita nak cepat kan. 2 rakaat tak sampai 3 minit. Solat subuh. Kalau tak sempat juga, solat dalam kereta. Solat dalam kereta. Kalau ada air naik, berhenti air naik. Kalau ada hasil minyak, berhenti hasil minyak. Jadi apa arti semua ni tu? Artinya ialah kita mengutamakan solat. Solat first in your life. Solat first in your life. Itu paling penting sekali. Utamakan solat. Utamakan solat. Jangan utamakan harta. Jangan kerana takut tak dapat gaji, kerana takut tak dapat dunia. Allahu Akbar. Ya, lepas mak dia meninggal, kedua-dua anak dia yang durhaka, seorang stroke dan seorang lumpuh sampai sekarang. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah memberi kebaikan kepadanya, menyedarkannya, beri hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Itulah anak durhaka. Dunia lagi dah kena dah. Ini yang menakutkan, menjadi pengejaran. Anak-anak. Allahu Akbar. Itu bagi orang yang mendurhaka kepada ibu bapa. Orang yang buat baik kepada ibu bapa juga dapat ganjaran di dunia, dapat kebahagiaan di dunia. Orang yang buat baik kepada kedua ibu bapa, itu yang penting kepada kita, berbuat baik kepada ibu bapa. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Siapa orang celaka? Pertama, orang yang meninggalkan solat. Tak kira sengaja ataupun tidak. Mak dia tu, mak saudara saya tu, saya sedih. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahsyat. Dahsyat. Menakutkan. Yang kedua ialah orang yang rakus harta. Apa itu rakus harta? Dia sanggup meninggalkan ibadah kerana ingin memastikan dapat mendapat harta. Haram pun haram lah, rasuah pun rasuah lah. Mak dia tu mak saudara. Itu betul. Orang yang mulutnya keji mulutnya, banyak bicara hal-hal yang tidak perlu, cakap banyak. Orang yang selalu cakap banyak, itu juga orang yang celaka. Cakap yang sia-sia.
yang sia-sia. Orang yang terbiasa makan benda haram, Allah, ni rakan-rakan anak cucu atuk yang kerja ada claim ni, ada tuntutan overtime ke apa, berhati-hati. Walau kau tak makan babi, tapi kalau kau claim tu claim haram, sama dengan makan babi. Berat, memang berat. Kalau kau overtime 1 jam, kau tulis 10 jam, berarti 9 jam itu macam makan babi ya? Exactly, yes, exactly, itu penipuan. Penipuan, makan haram. Jangan. Tapi kita orang Melayu ni dengar makan babi jijik, lihat babi jijik, makan rasuah tak jijik, sedangkan dosa sama. Tipu overtime sama, jijik, sama makan babi, sama. Tapi kalau ini kedai Cina banyak babi, tapi kalau Cina bagi rasuah kau bantai, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaga-jaga bro. Jaga-jaga. Jaga-jaga supaya kita tidak terlibat. Rezeki itu cukup. Jangan risau. Apa yang Allah beri halal itu cukup. Yang kata tak cukup tu syaitan. Syaitan kata, kau ni kereta dah Myvi dah lama dah ni, kau beli baru. Itu syaitan. Itu syaitan. Yang kita dah ada tu dah cukup dah. Kau lama dah pakai Myvi, baru naik pangkat kan, malulah pakai Myvi, pakailah Honda. Itu syaitan. Jangan ikut syaitan. Jahanam bro, jahanam, ikut syaitan, jahanam. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atok. Sebelum kita teruskan, kita baca dulu Al-Fatihah. Seperti mana biasa, kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca sebentar lagi kepada keluarga dan sahabat baginda, ahli-ahli syurga, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, kepada isteri yang kita sayang, kepada anak-anak, suami, isteri, cucu-cucu, menantu, rakan-rakan Quote of the Day yang ada di sini, yang singgah sekejap lama saban hari, kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah semoga sampailah pahala Al-Fatihah yang kita baca kepada semua orang yang kita niat tadi. Kita harus ingat, kalau berdoa ni sebutlah muslimi, muslimat, mukmini, mukminat. Bilion engkau akan dapat pahala, bilion. Daripada Nabi Adam sehingga sekarang, berbilion manusia. Yang manusia yang muslimi, muslimat lah. Sebab Nabi Adam pun ada umatnya. Setiap Nabi ada umatnya. Setiap Rasul ada umatnya. 140,000 Nabi ada umatnya. Walaupun tak ramai, Nabi-Nabi tak ramai umat. Kadang-kadang dia family dia je. Tapi Rasul ramai umat. Dan umat yang paling ramai sekali ialah umat Nabi Muhammad SAW. Kita lah umat akhir zaman. Yang dicintai. Rasulullah sedang menunggu kita. Rasulullah sedang menunggu di padang mahsyar. Rasulullah sedang menunggu kita di tepi telaga Kausar untuk jemput kita minum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So bagaimana nak jumpa Rasulullah tu? Banyak selawat lah. Banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali kau berselawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah berselawat kepada engkau. Banyak berselawat lah. Berselawat itu je. Tak berat pun, tak ada. Tak kena buat working paper apa semua, submit kepada lembaga pengarah. Tak ada. Tak ada. Senang je. Ni nak naik pangkat bukan senang kan? Kena interview lagi apa. Kita tak ada bro. Mudah sangat. Tapi biasanya mudah ni lah, dia tidak pandang penting. Kita pandang enteng kepada kita. Jadi Rasulullah sedang menunggu. Sebab itu pada suatu hari Rasulullah bertanya sahabat, tahukah engkau ya sahabat, siapakah umat yang aku rindui? Sahabat kata, engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Aku akan merindui umatku akhir zaman
di mana walaupun dia tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar perkataanku, tapi mereka beriman kepada agama yang aku sebarkan, agama Islam. Aku rindu kepada mereka. Rasulullah sebut tu, aku rindu kepada mereka. Jadi orang yang solat 5 waktu memang dirindui oleh Rasulullah. Rasulullah sentiasa senyum apabila umatnya sentiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senyum. Rasulullah sedang menunggu kita. Allahu Akbar. Rindunya, sayangnya kita kepada Rasulullah. Rasulullah sedang menunggu kita. Menunggu. Rasulullah menunggu kalau kita banyak berselawat. Solat 5 waktu solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita setakat tu je kita mampu. Nak pergi haji tak mampu. Nak keluar zakat tak cukup haul, tak mampu. Nak sedekah tak mampu. Tak apa. Boleh bertemu dengan Rasulullah dengan mudahnya, iaitu solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan sentiasa berselawat kepada baginda. Rasulullah sedang menunggu. Tak apa mengira engkau orang kaya atau miskin, engkau ada pangkat ataupun tak ada pangkat, tak ada. Mentang-mentang kalau VIP, ketua pengarah boleh jumpa Rasulullah dulu. Tak ada dah satu hadis pun ketua pengarah boleh jumpa Rasulullah dulu. Tak ada. Tak ada. Ataupun Perdana Menteri boleh jumpa Rasulullah dulu. Tak ada syarat. Tak ada. Itu semua dunia dunia tipu daya syaitan. Sebab itulah nak pegang pangkat pun semua takut menipu, sanggup berbohong. Tak takut neraka ke bro? Allahu Akbar. Ya Allah. Rasulullah sedang menunggu kita semua ya. Ingat tu, Rasulullah sedang menunggu bersama dengan kita, insya-Allah. Sabarlah ya Rasulullah. Kami sedang berusaha untuk mengumpul seberapa banyak pahala, dan kami sentiasa berusaha memohon kepada Allah SWT supaya Allah redha di atas amal ibadat kami, dan kami juga sentiasa mohon kepada Allah SWT supaya terima ibadah kami, sebab kami tahu ibadah kami banyak cacatnya, kurang khusyuknya solat kami ya Allah. Tapi jangan tolak ya Allah, terimakanlah solat kami, terimakanlah ibadah kami. Kami akan berusaha lagi ya Allah. Syaitan kuat sangat ya Allah. Dalam solat saja semua benda ingat. Dalam solat sampai Singapura, sampai London, ingatkan cerita sebagai ya Allah. Inilah syaitan menggoda ya Allah. Walau bagaimanapun terimalah solatku, terimalah solat kami dengan baik ya Allah. Ya Allah, jangan kau tolak. Berdoa sama supaya Allah menerima solat kita, supaya kita semakin rajin. Bagi orang yang tebal imannya, cinta kepada Allah, dekat hatinya, sentiasa mencintai Rasulullah, maka dia akan solat di awal waktu. Dia akan rindu kepada waktu. Pukul 12.30 lambatnya masuk Zuhur. Ini orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa ingat kepada solat. Ingat kepada solat berarti ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang imannya kurang kuat, apabila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buat, dah masuk waktu Zuhur, jom kita pergi solat Zuhur. Itu kurang sikit lah. Bagi orang yang tebal imannya, belum masuk waktu dah cinta dah nak solat. Bagi orang yang kurang tebal sikit, dengar azan dia mulai bergerak untuk solat. Tapi ada orang yang apabila mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas solah, dia buat tak tahu je, marilah solat. Ini kurang tebal lagi imannya, kurang tebal. Dah habis dah solat dah, ni dah azan dah, tak apalah, lambat lagi nak habis Zuhur, kejap lagi kita pergilah. Ini dah nipis dah iman dia. Ada satu lagi, dia buat tak tahu je, tak jawab azan, tidak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Dia tak jawab, duduk je, meeting kan, bos lagi depan, Allahu Akbar. Akhir sekali tak solat. Itu orang tak beriman. Tak solat tidak beriman. Al-kafirun, orang tak solat kafir. Kafir. Beza sikit dengan orang yang kafir itulah. Kafir tu dia tak syuhada, dia kafir terus.
kafir tu tak akan masuk surga sampai bila-bila. Tak kira lah dia sekarang ni dia menteri ke apa ke, akan dibakar daripada api neraka. Habislah kau. Nak jadi kafir sangat. Itulah jadi kafir. Jutawan dunia buat apa? Kalau dibakar di akhirat kan, tak guna. Jadi itulah orang yang tak beriman, orang yang tak solat 5 waktu. Orang yang nipis imannya, bila dengar azan dia buat tak tahu. Orang yang tebal sikit imannya, bila azan dia terus pergi solat. Dan orang yang tebal imannya, sebelum azan lagi, sebelum masuk waktu dia sudah ready untuk solat. Jadi anda masuk kategori mana? Atuk tanya je, anda masuk kategori mana? Kategori mana? Kategori mana? So macam mana nak buat tu? Saya kategori buat tak dengar. Kena ubah lah. You have to force yourself to do it. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sebuahku, kecuali untuk solat kepadaku. Sembah ni solat di antaranya. Jadi engkau kena force. Tak boleh, ini dosa besar. Tak boleh, ini masuk neraka tak solat. Tak boleh, kalau masuk syurga kena solat. Kita force lah diri kita. Kita force diri kita supaya pergi solat. Ada pula kaki syaitan menyocok. Rajin sangat lah tu, tak pernah solat apa kita tengok sebelum ni. Pedulikan. Sebelum pada ni aku tak dapat hidayah, aku tak nampak lagi. Setelah dengar atuk cakap benda macam ni, so aku nak buat. Itu pentingnya, itu untungnya orang masuk tazkirah atuk. Boleh dengar sepatah dua kata kan. Solat 5 waktu tu penting. Penting solat 5 waktu, terlalu penting. Apa saja masalah yang kau hadapi, tak cukup duit, huru-hara, ditinggal girlfriend, masalah sakit, demam, macam-macam kau hadapi, solusinya ialah solat. Solat dia solusinya. Kalau kau sakit pun, kau solat dulu baru pergi hospital. Solusi, apa solusi? Semua ada dalam solat. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni boleh cipta dunia, tahu tak? Dunia. Takkanlah masalah engkau Allah tak boleh selesai. Dunia ni Allah cipta lagi. Berbilion manusia Allah cipta. Takkan masalah engkau tak boleh selesai. Di sisi Allah, dunia ini hanyalah umpama setitik air di laut. Bila kau celup jari kau di laut, kau angkat, maka air itu menitik. Itu je dunia di sisi Allah. Di sisi Allah. Mana kecil sangat. So kau minta lah dengan dia. Minta dengan Allah. Minta Allah. Boleh? Siapakah orang celaka? Ialah orang yang berbudi pekerti yang buruk. Orang yang tidak peduli dengan akhlak buruk. Ini teruk. Orang yang tidak ada akhlak, darjatnya akan disamakan dengan haiwan. Allahu Akbar. Tak ada akhlak, cakap maki orang apa semua. Allahu Akbar. Jangan buka aib orang. Kan kita dalam solat kan kita selalu baca antara doa, antara dua sujud. Rabbi fi'li. Ya Allah, apalah dosaku. Rabbi fi'li warhamni. Ya Allah, sayangilah aku. Wajburni. Ya Allah, lindungilah. Lindungilah. Apa ni? Allah lupa dah. Keburukanku. Kita minta kan dalam solat. Supaya kita ni orang yang sombong, tidak melakukan solat dan sebagainya, tidak memberi manfaat sama sekali kepada manusia. Ada orang memang menyusahkan manusia. Bukan menyusahkan kawan-kawan je, manusia pun menyusahkan. Allahu Akbar. Tidak ada belas kasihan, zalim, pemimpin yang zalim. Inilah orang akhlak buruk. Kedekut tahi du masin, tak nak langsung bersedekah. Allahu Akbar. Dan akhir sekali ialah orang yang lupa mati. Lupa kepada mati. Yang dia hidup tu dia lupa kepada mati. Itulah orang yang celaka. Allahu Akbar, celaka. Penyesalan tidak berguna setelah mati. Apabila kita ingin mati dalam keadaan baik, maka tempatkanlah diri kita di posisi yang baik. Sebab penyesalan tidak berguna lagi. Seandainya aku masih hidup, pasti aku akan selalu mengerjakan amal baik untuk kehidupanku di akhirat nanti. Itulah ayat orang yang telah meninggal dunia. Tak percaya? Cuba kau mati. Ayat orang yang meninggal dunia ialah seandainya aku masih hidup, pastilah aku akan selalu mengerjakan amal ibadah untuk kehidupanku di akhirat. Itu ayat orang yang sudah mati. Itu ayat orang yang sudah mati. Itu yang penting kepada kita. So kita kena insaf. Jadi sebelum kita jadi mayat, sebelum kita masuk alam barzakh, jangan kita juga cakap benda macam ni.
Ya Allah, seandainya aku masih hidup, pastilah aku akan selalu mengerjakan amal ibadah yang baik untuk kehidupanku di akhirat. Untuk kehidupanku di akhirat. Bagi orang yang mati, itulah cakap mereka. Jadi kita yang masih hidup, ini soalan bocor. Soalan bocor. Jadi kita beribadatlah sekarang. Beribadat di dunia untuk akhirat, kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Dunia ni sementara je, 80, 90, habislah. Dia 90, habislah. 90, 100 tak boleh buat kereta dah. Ada kereta harga 10 juta sebiji pun tak guna. Orang tak boleh buat kereta. Ada banglo besar 100 juta tak guna. Naik tangga tak boleh, nak apa tak boleh, tak boleh. Duduk atas katil hospital je. Itu dunia. Tapi di syurga, Allahu Akbar, umur 30-an. Lelaki umur 30-an di syurga. Bidadari 70 bro. Keliling pinggang ni. Atuk pun dapat, insyaAllah. Muda, memang muda. Muda, tak ada umur macam sekarang. Atuk masa 30-an dulu. Handsome. Dalam syurga handsome lagi. Handsome lagi. Wanita umur 20-an. Muda terantang-tang. Tak nak ke? Nenek kau pun 20-an. Nenek kau 20-an dulu. Wow. Mengalahkan bintang-bintang filem. Atuk ni muji nenek dia lah. Dah tu, siapa lagi nak puji? Sama-sama pagi hari ni. Jangan terdiri daripada orang celaka. Orang celaka. Jadi yang penting orang celaka itu orang yang tidak solat. Itu yang pertama. Nama wahid. Nama wahid ialah orang yang meninggalkan solat. So jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Dan kalau boleh, sebaik-baiknya mulailah berperbanyakkan solat sunat. Solat sunat duha. Sekarang ni waktu duha, solat sunat duha, solat tahajud, qabliyah ba'diyah, solat mutlak, solat qada pun kena buat. Kita banyak tinggal yang lepas-lepas. Selepas solat zuhur tunai, kemudian buat qada zuhur. Lepas solat asar tunai, kemudian buat solat qada asar. Macam itulah. Selepas maghrib tunai, buat solat qada maghrib. Jangan kata kita muda lagi, lambat lagi mati. Who knows? Nobody knows. Kematian rahsia Allah, milik Allah. Dia boleh menutup swift anytime. Satu kejutan. Jangan main. Jadi oleh kerana itu, kita pastikan kita jangan tinggal solat. Kerana dunia, jangan tinggal solat. Tak ada orang kerana akhirat tinggal solat. Tak ada orang macam tu. Banyakkan yang tinggal solat ni kerana dunia lah. Kerana dunia lah. Itu yang terjadi. Itulah. Jadi cukuplah untuk hari ini. Quote of the day bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Sesiapa yang nak buat pembelian, rakan-rakan daripada Singapura, Kasturi Duha selalu terbalik. Kasturi Duha, siapa yang nak buat pembelian boleh buat pembelian di sini. Di sini di beg kuning ini boleh ambil di situ. Nak beli satu boleh, dua boleh. Nak beli untuk sendiri boleh, untuk suami boleh, untuk isteri boleh. Yang ini wangi, bang wangi. Wangi sungguh. Wangi sungguh. Begitu juga Kasturi Mariam. Boleh untuk muslimah. Muslimah cantik kan? Peki pun cantik. Berkilauan, emas berkilauan. Boleh buat pembelian. Terima kasih tu. Banyak pengajaran yang saya dapat. Ani, terima kasih banyak. Jadi Atuk buat jualan ini pun sebagai menyambung daripada tazkirah duha ini. Jadi siapa yang beli pakai guna untuk solat, Allahu Akbar, insya-Allah. Insya-Allah. Dengan izin Allah SWT, kita akan lebih khusyuk mendekati Allah SWT. Siapa yang beli letak di masjid, maka dia menjadi sedekah jariah. Inilah amalan-amalan yang baik. Walaupun kecil pun tak apa. Tapi benda itu berantai. Ada notification. Benda ni kita tidak sedar. Bila kita meninggal besok, maka pahala itu akan datang kepada kita, insya-Allah. Amin. Jangan tinggal solat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk sepanjang hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu